1.1 Fungsi dalam persamaan kuadratik. Contoh 1, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Bila kata ungkapan kuadratik, automatik kena tahu dia punya kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi mesti 2. Lepas tu satu pemboleh ubah. Dia mesti satu pemboleh ubah lah. Dia ada bentuk general. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. B dengan C boleh jadi kosong. Tapi A ni mesti ada nilai. Kenapa? Sebab supaya kuasa tertinggi akan stay 2. Okay. Satu pemboleh ubah. Jadi kalau tengok X kuasa 2, BX ni, dia punya kuasa ni pun mesti, dia punya kuasa mesti positif. Lepas tu nombor bulat. Dia tak boleh kuasa yang X kuasa 1/3 ke, tak boleh. Ni kuasa X yang ada. Okay. A 2X kuasa 2 tambah 5. X ni kuasa 2. So kuasa tertinggi 2 dan satu pemboleh ubah. Jadi ni adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kalau tengok B ni, kuasa tertinggi dia 3. Bila kuasa tertinggi 3, automatik bukan kuadratik kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah 3. Kalau C, tengok kuasa 2, kuasa 1. Tapi sekarang ni ada X dengan Y. Jadi jawab dia bukanlah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah kerana ada dua pemboleh ubah iaitu X dengan Y. Nampak justifikasi ni? Kita kena terangkan kenapa kita pilih jawapan tu. Okay. Di 1/2 M kuasa 2. Walaupun ada satu je, M kuasa 2 je, tapi still kuasa tertinggi dia 2. B dengan C boleh jadi kosong, tapi yang depan X kuasa 2 ni, yang depan kuasa 2 ni tak boleh kosong. Jadi ianya adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kalau E, tengok 2X kuasa 2 tolak 3/X kuasa 2. Yang ni dah kuasa 2. Tapi 3X kuasa 2 ni dia akan jadi 3 negatif X kuasa 2. So kuasa dia mesti positif and nombor bulat. Automatik negatif ni kita tak terima. Dia kata bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Dia dekat bawah lah per. Okay, yang F ni X 1/2 pun sama. Kenapa? Sebab dia punya kuasa ni bukan nombor bulat. Kuasa yang bukan nombor bulat. Contoh 2, fungsi kuadratik melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai C bagi setiap yang berikut. Okay, Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Kita tahu kalau ada fungsi kuadratik ni, Fx ni adalah Y lah. So kita tahu kalau kita buat XY, so ni X dengan Fx. Bila kita ganti dia punya titik X dengan Y, X dengan Fx, automatik lah boleh cari huruf yang tak tahu ni. Okay. A 0 4. Y sama dengan Fx sama dengan 4. X sama dengan 0 tolak 3 0 tambah C. So 4 sama dengan C, C sama dengan 4. Okay, B A negatif 1, 3. Okay, ni saya ganti. Tapi kita tahu kalau X sama dengan 0, maksudnya dia akan lalu dekat pintasan Y. So, inilah dia punya Y. C ni adalah pintasan Y. Kan kita belajar Y sama dengan MX tambah C. C ni adalah pintasan. Okay, B negatif 1, 3. Kita ganti Fx sama dengan 3, so ganti kat sini. 3 sama dengan X akan jadi negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 tolak 3 negatif 1 tambah C. 3 sama dengan negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Negatif 3 darab negatif 1 tambah C. 3 sama dengan 4 tambah C. C sama dengan 4 ni pindah jadi negatif. 3 tolak 4 sama dengan negatif 1. So, ni C sama dengan negatif 1. Yang ni C sama dengan 4. Bawah C sama dengan negatif 1. Contoh 3. Raja di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik Y sama dengan Fx. Okay.
yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Okey, sekarang ni kita tengok. Yang pertama ni fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4. Ni adalah graf belah graf dalam. Okey, gx sama dengan px kuasa 2 tolak 4. Ni graf luar. Dia nak tahu apa P ni punya julat. Julat P. So sekarang kita tahu lagi kecil A, kita ada macam ni kan. Fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jadi yang menentukan lebar graf ni adalah A ni. Kita tahu lagi kecil A, lagi lebar graf. Kalau kita tengok sekarang, lagi kecil A, lagi lebar graf. Jadi graf kat luar ni, A dia mesti lagi kecil dari graf dalam. Kalau tengok yang dalam ni, dia punya A adalah 3. Jadinya P ni mesti lagi kecil daripada 3. P mesti lagi kecil daripada 3. Tapi satu lagi yang kena tahu, kita ada graf bentuk senyum. A ni, kalau A lagi besar daripada kosong, dia akan dapat graf bentuk senyum. Kalau A kecil daripada kosong, dia akan dapat bentuk sedih. Jadi dia kurang daripada 3 tapi tak boleh kurang dari kosong. Sebab kalau kurang dari kosong, graf bentuk sedih. Sekarang dia nak P punya julat dia mestilah daripada kosong sampai 3. Contoh 4, Encik Ganesan merancang untuk membuat 2 jenis kad untuk digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okay, ni kad-kad yang dia nak buat. A, bentuk satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad dalam sebutan X. Okay, dia nak jumlah. Kalau jumlah luas sama dengan luas 1 tambah luas 2. Ni kita bagi yang 1, ni kita bagi yang 2. Luas kotak ni adalah panjang darab lebar. Yang luas pertama ni X darab X ataupun X kuasa 2. Tambah luas yang kat luar ni adalah X darab dengan 2X tambah 1. X kuasa 2 tambah X darab 2X dapat 2X kuasa 2. X darab 1 dapat X. So kita dapat X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2 yang sama. Pun boleh ubah ni, kita boleh tambah 3X kuasa 2 tambah X. Okay, ni adalah dia punya sebutan X. Maksudnya kita biar je nilai X kat belakang. 3X kuasa 2 tambah X. Diberi jumlah luas kedua-dua kad adalah 114 cm. Bentuk persamaan kuadratik dalam sebutan X. Bila dia kata sebutan X, maksudnya tak payah cari X. Dia just nak kita tunjuk dalam persamaan. Ni jumlah luas sama dengan 3X kuasa 2 tambah X. Bila kita tahu nilai jumlah luas, kita akan ganti kat sini lah. Jadi B, 3X kuasa 2 tambah X sama dengan 114. Jadi persamaan kuadratik bentuk general dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Belakang ni kita buat samakan dengan kosong. Semua pergi belah kiri. So 3X kuasa 2 tambah X tolak 114 sama dengan kosong.